Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Semalam sudah selesai hujahan di antara Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini pastinya semua newspaper akan keluarkan hujahan-hujahan, ulasan-ulasan. Dan hari ini pastinya pemerhati politik dan juga semua penganalisis politik akan memberikan komen daripada hujahan-hujahan. Tidak lupa juga ulasan-ulasan, komen-komen panas, sejuk dan macam-macam jenis komen daripada netizen. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsikan kepada kamu beberapa hujah utama daripada debat Najib dan Anwar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, buat kali pertamanya, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah berjaya berdebat secara langsung yang disiarkan di beberapa siaran utama. Dua topik utama debat itu ialah yang pertama pastinya yang berkaitan dengan syarikat yang berkaitan dengan government ataupun berkaitan dengan kerajaan atau dikenali sebagai GLC, Sapura Energy yang sekarang ini memang berdepan dengan masalah kewangan, perlu atau tidak untuk dibantu oleh kerajaan. Topik kedua pastinya mengenai isu masa depan negara dari segi ekonomi, politik dan hala tuju. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berikut merupakan antara hujah utama yang telah dikemukakan oleh Anwar dan Najib Razak. Nombor satu daripada Datuk Seri Najib Tun Razak, hujahan utama daripada Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyifatkan tindakan menyelamatkan syarikat Sapura Energy akan turut memberi keuntungan kepada rakyat. Dia menyamakan situasi tersebut dengan beberapa syarikat di Amerika Syarikat yang juga pernah bermasalah dan telah menerima bantuan daripada kerajaan yang kemudiannya memperoleh keuntungan yang besar. Bekas Presiden UMNO itu turut kemudiannya meminta supaya syarikat yang berkaitan dengan kerajaan iaitu Petroleum Nasional Berhad atau Petronas untuk membantu Sapura sambil menekankan bahawa tujuan Barisan Nasional adalah untuk bina negara dan bukannya menjual aset seperti yang didakwa sebelum ini. Nombor dua, ketika sesi membahaskan isu ekonomi negara, Najib menyentuh mengenai pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan atau GST sebanyak 6% di mana katanya hasil daripada GST sebanyak 30 bilion ringgit Malaysia dapat diagihkan kepada rakyat melalui bantuan rakyat satu Malaysia BRIM dan serta bantuan secara tunai one-off kepada golongan yang memerlukan seperti golongan nelayan. Nombor tiga, dia turut memetik kata-kata bapanya iaitu Abdul Razak Hussein yang juga Perdana Menteri kedua yang memberi perumpamaan ekonomi seperti kek yang perlu dikembangkan dan diagihkan kepada rakyat. Najib kemudian memberi contoh beberapa projek mega sewaktu pentadbirannya seperti Lebuh Raya Pen Borneo, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan projek Mass Rapid Transit MRT. Nombor 4. Ketika sesi soal jawab, Najib menyorot isu lantikan Peguam Negara dan Ketua Pusurujaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menurutnya merupakan lantikan politik sewaktu pentadbiran Pakatan Harapan. Dia turut menyindir pelantikan pemimpin yang dianggap merepek oleh kerajaan terdahulu yang tidak membawa manfaat kepada ekonomi negara seperti mengajak orang ramai meminum sesudu minyak kelapa sawit setiap hari dan cadangan projek kereta terbang. Nombor 5, Najib pada masa yang sama menjawab soalan dari salah seorang hadirin berkenaan gelaran Cash is King yang sering terpalit dengan dirinya. Najib kemudiannya berkata, King yang dimaksudkannya itu adalah rakyat. Manakala daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pula ini adalah hujahan beliau. Nombor 1, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berpendirian supaya syarikat Sapura Energy menjalankan audit forensik atau forensik audit memandangkan kerugian syarikat itu telah dibangkitkan sejak tahun 2016 lagi. Menurut Presiden PKR itu, masalah sebenar Sapura bukanlah isu bailout tetapi keperluan untuk mengadakan audit forensik. Nombor 2, tambahnya Sapura bukanlah satu-satunya GLC yang sedang menghadapi masalah, tetapi GLC lain juga seperti Felda. Malah ahli Parlimen Port Dickson itu turut memberi amaran sekiranya tidak berjaga-jaga, Digital Nasional Berhad atau DNB akan turut mengalami nasib yang sama.
Nombor 3, menurut Anwar Ibrahim, setiap syarikat GLC perlu mempunyai rancangan jangka panjang yang berupaya untuk meleraikan masalah yang bakal dihadapinya dan bukannya menyerahkan kepada kerajaan untuk menyelesaikannya. Tak boleh bila ada masalah hempapkan kepada kerajaan untuk selesaikannya. Kena ada kesediaan untuk bawa perubahan. Demikian kata Anwar Ibrahim. Nombor 4 pula, membalas perumpamaan sebuah kek dan ekonomi yang disebut oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, Anwar berkias dengan nada menyindir bahawa kek tersebut tidak sepatutnya dimakan dengan kuantiti yang banyak oleh golongan elit. Sepatutnya ia perlu diagihkan dengan adil. Nombor 5. Menjawab soalan Najib berkenaan skandal Forex pula, iaitu tukaran wang asing yang melibatkan Bank Negara Malaysia pada era 1990-an, Anwar menegaskan bahawa dia mengalu-alukan siasatan ke atas perkara itu. Anwar berkata bukan skandal Forex saja yang perlu disiasat, tetapi skandal-skandal penyelewengan lain yang juga melibatkan ahli politik lain, termasuk daripada UMNO, serta yang terbaru kertas Pandora yang dibangkitkan oleh Pusat Kewartawanan Penyiasatan Antarabangsa atau ICIJ pada akhir tahun lalu. Untuk rekod tuan-tuan dan puan-puan, acara malam tadi adalah yang kali pertama di antara Najib yang telah menerima jemputan debat sejak menjadi Perdana Menteri pada tahun 2009 yang lalu. Debat terakhir Anwar Ibrahim di televisyen di luar Parlimen adalah menentang Menteri Penerangan pada ketika itu, iaitu Ahmad Sabri Cek pada tahun 2008 yang lalu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua mereka telah berdebat dengan luar biasa hebatnya sekali. Satu saja yang melekat betul di hati saya ialah hujahan daripada Anwar Ibrahim tentang masalah Sapura. Iaitu beliau berkata, setelah Datuk Seri Najib Tun Razak kata, punca utama kepada masalah Sapura itu ialah kerana keadaan ekonomi dunia global yang sekarang mencabar, terutamanya keadaan turun naik minyak, harga minyak yang turun naik. Itu menyebabkan Sapura ada masalah. Tetapi Anwar Ibrahim kata, bukan hanya tentang harga minyak yang turun naik, sebab banyak juga syarikat lain yang pun mengalami benda yang sama. Malah bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia pun mengalami benda yang sama. Tetapi kenapa mereka boleh survive, katanya. Jadi yang perlu dilakukan adalah bukan isu tentang perlu tolong atau tidak, tapi selesaikan dulu masalah sebenar, iaitu kenapa jadi begitu. Jadi dia kata perlu untuk buat forensic audit. Jadi itu saya agak setuju kerana betul kenapa syarikat lain boleh bertahan tapi Sapura tak boleh bertahan. Itulah yang perlu disiasat. Jadi dan saya juga respect kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim juga yang apabila ditanyakan pendapat beliau tentang Forex daripada Najib Razak, beliau dengan bersungguh-sungguh menyatakan pendiriannya bahawa itu patut disiasat. Dan dia juga kata kalau boleh dia bercakap dengan Perdana Menteri pada ketika itu, dia akan minta untuk Perdana Menteri siasat cepat-cepat. Dan Anwar Ibrahim juga kata nak takut apa, sebab kan sekarang Perdana Menteri daripada UMNO. Jadi kerana kuasa itu ada pada UMNO, pergilah desak Perdana Menteri untuk buat siasatan, katanya. Okey. Jadi itu saja Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen. Kita jumpa lagi. Bye.